Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akrim Muhammad Spaidi dari kelas Bahasa Melayu 2 BPI SMP Jun 2021. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengurusan persekitaran, pembelajaran peribadi penipuan dalam tadbir. Baiklah, yang pertama iaitu pengenalan. Tugasan projek ini disediakan untuk membina kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi PLE yang mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas. Pelbagai sumber digital seperti bahan internet, audio, visual dan infografik telah dikumpulkan daripada pelbagai sumber untuk menyediakan kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi bagi isu penipuan dalam talian. Laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada kemahiran teknologi kepada pengguna lain namanya. Mengenai pelan pembelajaran pula, saya telah hasilkan satu pelan pembelajaran mengenai isu kewarganegaraan digital iaitu penipuan dalam talian. Tema bagi pelan pembelajaran yang telah saya hasilkan ialah penipuan dalam talian. Pada masa yang sama, saya juga telah menetapkan beberapa objektif. Objektif yang pertama ialah mendedahkan isu penipuan dalam talian kepada masyarakat. Objektif yang kedua pula ialah meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap penipuan dalam talian. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangkan kadar manusia yang terlibat dalam penipuan dalam talian. Penetapan objektif ini adalah bertujuan untuk membantu dan membimbing saya dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugasan bagi subjek CAPD 1032 ini. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai idea utama dan beberapa essential question yang saya masukkan ke dalam hasil Google Slide saya, iaitu berikan pemahaman anda mengenai isu penipuan dalam talian, bagaimanakah cara anda menyedari penipuan dalam talian, dan apakah langkah pencegahan berkaitan isu penipuan dalam talian yang anda lakukan. Mengenai slide yang seterusnya, saya akan terangkan mengenai reka bentuk dan pelaksanaan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi PLE. Saya telah membahagikan PLE saya kepada 5 aktiviti utama. Pada masa yang sama, saya juga mengaitkan kesemua aktiviti tersebut dengan model pembelajaran murid. Terdapat tiga model pembelajaran murid, iaitu belajar cara belajar, berhubungan dan aspirasi. Saya juga telah mengaitkan reka bentuk dan model pembelajaran murid dengan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi PLE saya. Baiklah, kita lihat kepada aktiviti yang pertama, iaitu menterjemahkan kehendak tugasan berdasarkan pengetahuan metakognitif aras tinggi dengan mendapatkan maklum balas daripada pensyarah serta membina maklum balas daripada pensyarah serta membina refleksi terhadap proses melaksanakan tugasan. Model pembelajaran yang terlibat dalam aktiviti pertama ialah belajar cara belajar. Manakala aktiviti ini melibatkan tiga komponen 6C, iaitu sahsiah, kewarganegaraan dan kolaboratif. Komponen 3E dan 3R pula ialah engagement dan relationship. Semasa saya melaksanakan aktiviti pertama, saya telah menggunakan beberapa sumber digital seperti Canva untuk membuat sebaran poster, video-video dalam YouTube dan berita dalam talian sebagai rujukan saya. Aktiviti kedua pula ialah aspek perhubungan, iaitu jalinan dan jalinan, mengarahkan pembelajaran lokal untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baharu dalam tugasan. Iaitu saya telah mencari beberapa rakan pembelajaran lokal untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai isu penipuan dalam talian.
Komponen 3E yang ada dalam aktiviti kedua ialah sahsiah, kewarganegaraan dan kolaboratif. Manakala komponen 3R yang terlibat ialah relationship dan semua komponen 6C iaitu sahsiah, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Antara sumber digital yang saya gunakan semasa membuat aktiviti kedua ialah Google Meet untuk merakam perbualan dan maklum balas rakan pembelajaran saya. Pada masa yang sama, saya juga menggunakan media sosial semasa membuat tinjauan awal yang bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai isu penipuan dalam talian. Aktiviti yang ketiga pula ialah jaringan dan persepsi terhadap pencapaian pelaksanaan tugasan serta melaksanakan pentaksiran diri. Dalam aktiviti ini, saya telah membuat satu jaringan bersama warga negara digital yang lain. Antara komponen 3E yang terlibat ialah enhancement, manakala komponen 3R yang terlibat dalam pelaksanaan aktiviti ketiga ialah sahsiah, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Antara sumber digital yang saya gunakan ialah aplikasi Google dan sumber digital yang lain, contohnya WhatsApp dan Instagram. Aktiviti keempat pula ialah berkaitan dengan menetapkan aspirasi kendiri terhadap pencapaian matlamat akhir tugasan dengan mengambil kira persepsi orang lain terhadap tugasan. Model pembelajaran yang terlibat dalam aktiviti keempat ialah aspirasi. Di samping itu, aktiviti ini telah melibatkan kesemua komponen 6C iaitu sahsiah, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Komponen 3E yang ada dalam aktiviti ini ialah enhancement, manakala komponen 3R yang saya gunakan ialah record and relevance. Semasa saya melaksanakan aktiviti keempat ini, saya telah menggunakan aplikasi Google dan sumber digital untuk mencari bahan-bahan tambahan. Untuk yang saya rujuk ialah Google Scholar, berita atas talian seperti Harian Metro dan sebagainya. Dalam aktiviti kelima pula, iaitu melaksanakan pembentangan ataupun mereka bentuk dan membina kurasi kandungan halaman seseorang pengurusan pembelajaran peribadi. Sama seperti aktiviti ketiga, iaitu aktiviti ini juga menggunakan model pembelajaran aspirasi dan melibatkan kesemua komponen dalam aspek NMC. Namun, aktiviti ini melibatkan komponen 3E iaitu extension dan melibatkan aspek record and relevance. Sumber digital yang saya gunakan dalam aktiviti ini ialah Google Sites. Manakala seterusnya kita lihat kepada aktiviti terakhir iaitu perkongsian di media sosial ataupun iaitu perkongsian global ataupun showcase di media sosial untuk mendapatkan maklum balas. Kesemua komponen 6C terlibat dalam pelaksanaan aktiviti ini dan melibatkan dua model pembelajaran iaitu belajar cara belajar dan aspirasi. Bagi komponen 3E dan 3R pula, ia hanya melibatkan dan menyerapkan komponen extension dan record and relevance. Sumber digital yang saya gunakan dalam aktiviti ini pula ialah Canva, Google Sites, YouTube channel dan media sosial yang lain, contohnya Instagram, WhatsApp dan Facebook. Ini adalah contoh laman seseorang yang saya telah sediakan. Jadi saya telah membuat tajuk besar iaitu penipuan dalam talian, definisi, dan
bagaimanakah penipuan dalam talian itu berlaku? Seterusnya kita lihat kepada jenis-jenis penipuan dalam talian. Saya telah memasukkan beberapa jenis penipuan dalam talian. Contohnya sex scam, money game scam, phishing scam, online shopping scam, parcel scam, love scam, kecurian identiti, dan penipuan e-dagang. Di sini juga saya telah memuat naikkan video-video yang berkaitan dengan jenis-jenis atau contoh-contoh penipuan dalam talian yang saya masukkan.
Okey, jadi pada slide seterusnya saya ada meletakkan pautan laman pengurusan pembelajaran daripada PLA saya dan QR code untuk memesan ataupun membawa diri anda kepada laman seseorang PLA ataupun Google Site yang telah saya hasilkan. Okay. Jadi dapat saya tuntaskan ataupun simpulkan bahawa saya telah menjalankan peranan piawaian pelajar menurut ISTE, iaitu saya telah menghasilkan satu pembelajaran bermakna, iaitu pembelajaran bermakna ini merujuk kepada apabila saya memperoleh sebarang ilmu pengetahuan ataupun kemahiran yang baru, lalu saya aplikasikannya ke dalam Google Site yang telah kita lihat seperti tadi. Oleh itu, saya sangat berharap agar warga negara digital mampu memanfaatkan hasil Google Site yang telah saya hasilkan dalam kehidupan seharian di samping mengurangkan kadar jenayah cyber, iaitu penipuan dalam talian. Antara peranan ISTE yang telah saya laksanakan ialah pelajar diberdayakan, iaitu pelajar diberi kuasa untuk merangka pembelajarannya sendiri. Komponen piawaian pelajar ISTE yang seterusnya ialah pembina pengetahuan. Ini dikatakan kerana saya telah diberi kuasa sepenuhnya untuk memilih satu isu kewarganegaraan digital yang saya inginkan dan paling saya mampu untuk menguasainya. Saya juga telah menetapkan beberapa matlamat pembelajaran saya sendiri. Di samping itu, saya juga telah berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan beberapa orang tenaga pengajar untuk meningkatkan pemahaman saya mengenai isu penipuan dalam talian. Dan kolaboratif bersama tenaga pengajar itu dapat membantu saya dalam melaksanakan tugasan yang telah ditetapkan. Komponen yang berikutnya ialah collaborative global, iaitu rakan pembelajaran global. Ini merujuk apabila saya berhubung ataupun setelah melakukan satu temu ramah rakan pembelajaran saya untuk menambahkan dan memantapkan lagi pengetahuan saya mengenai isu penipuan dalam talian. Akhir sekali, saya telah menyusun aturkan kesemua sumber digital yang saya peroleh dan sumber digital yang saya gunakan dengan sebaik mungkin. Dapat saya katakan bahawa Google Site yang telah saya hasilkan adalah sangat lengkap dan mampu memberikan pendedahan mengenai isu penipuan dalam talian kepada masyarakat terjejas. Sekian saja daripada saya. Anda boleh tinggalkan sebarang komen di bawah. Terima kasih.